Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan soalan yang ketiga, yaitu pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941 hingga 1945. Sebelum pendudukan Jepun, Tanah Melayu berada di bawah pemerintahan British. British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah, yaitu dasar yang memisahkan masyarakat mengikut kaum dan sektor pekerjaan. Orang Melayu kebanyakannya bekerja dalam bidang pertanian, masyarakat Cina dalam bidang perlombangan dan perdagangan, manakala masyarakat India di ladang getah. Dasar ini telah mewujudkan jurang ekonomi dan sosial antara kaum. Pada 8 Disember 1941, Jepun melancarkan serangan ke atas Tanah Melayu dengan mendarat di pantai Sabak Kota Baru. Jepun turut menyerang melalui Patani dan Songkhla di Thailand sebelum marah ke Tanah Melayu. Dengan strategi ketenteraan yang terancang, British berjaya ditewaskan dalam masa yang singkat. Sepanjang pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945, rakyat menghadapi pelbagai kesukaran seperti kekurangan makanan, kemerosotan ekonomi, dan tekanan hidup kerana pentadbiran Jepun lebih mengutamakan kepentingan perang. Walau bagaimanapun, kejatuhan British telah mengubah persepsi masyarakat bahawa kuasa barat bukanlah kuasa yang tidak dapat ditewaskan. Peristiwa ini meningkatkan kesedaran politik, membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi pemangkin kepada perjuangan rakyat di Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri serta kemerdekaan. Itu merupakan serba sedikit pengenalan mengenai pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan dengan perbincangan yang lebih terperinci mengenai topik ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Nazira binti Ribana. Dalam bahagian saya akan menerangkan tentang kesan politik pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun dari tahun 1942 sehingga 1945 telah membawa perubahan besar dalam perkembangan politik di Tanah Melayu. Salah satu kesan politik yang paling ketara ialah kemusnahan mitos keunggulan kulit putih atau white superiority. Sebelum kedatangan Jepun, British dianggap sebagai kuasa barat yang kuat dan sukar untuk dikalahkan. Namun, kejayaan Jepun menawan Tanah Melayu dalam tempoh yang singkat serta kekalahan British di Singapura pada tahun 1942 telah mengubah persepsi masyarakat tempatan dan rakyat mula menyedari bahawa kuasa barat bukanlah sesuatu yang tidak boleh untuk ditewaskan. Selain itu, pendudukan Jepun turut meningkatkan kesedaran politik dan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Walaupun propaganda Jepun seperti Asia untuk orang Asia digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, idea tersebut secara tidak langsung mendorong rakyat mula memikirkan tentang hak menentukan pemerintahan sendiri. Selepas tamat perang, kesedaran politik ini berkembang melalui kemunculan pelbagai organisasi politik seperti PKMM dan UMNO yang memperjuangkan kepentingan masyarakat tempatan. Seterusnya, pengalaman semasa pendudukan Jepun turut mempercepatkan penentangan terhadap dasar British, khususnya apabila British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. Masyarakat tempatan semakin berani menyuarakan hak politik mereka dan menentang dasar yang dianggap menjejaskan kepentingan mereka. Perjuangan ini akhirnya membawa kepada perubahan pentadbiran dan menjadi salah satu langkah penting ke arah kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kesimpulannya, walaupun pendudukan Jepun bukanlah faktor tunggal yang membawa kepada kemerdekaan, era tersebut telah menjadi pemangkin penting dalam politik Tanah Melayu kerana berjaya mengubah pemikiran rakyat, melemahkan pengaruh British dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemerintahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Harfinas binti Syukri. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan ekonomi pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari tahun 1914 hingga tahun 1945. Kesan ekonomi pendudukan Jepun di Tanah Melayu terdiri daripada tiga antaranya. Yang pertama ialah berlakunya kemelesehatan ekonomi, dan yang kedua pengenalan duit pisan dan juga berlakunya inflasi, dan yang ketiga terakhir sekali ialah kekurangan bekalan makanan. Okey. Baiklah, sebelum itu saya akan meneruskan huraian berkaitan dengan kesan ekonomi pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Sebelum kedatangan Jepun di Tanah Melayu, ekonomi di Tanah Melayu berkembang pesat di bawah pemerintahan British. Dua sektor utama ialah getah dan juga biji timah, yang menjadi sumber pendapatan utama negara serta menyediakan banyak peluang pekerjaan.
Namun, selepas Jepun menawan Tanah Melayu pada tahun 1941, keadaan ekonomi berubah dengan sangat ketara. Jepun melaksanakan dasar ekonomi yang lebih mengutamakan keperluan peperangan berbanding kebajikan rakyat. Akibatnya berlakunya kemelesetan ekonomi yang serius. Ekspor getah dan biji timah merosak kerana perdagangan dengan negara barat terputus. Banyak pelombongan biji timah ditutup dan ladang getah tidak dapat beroperasi dan diusahakan dengan baik. Ramai pekerja kehilangan pekerjaan dan terpaksa kembali ke kampung untuk menjalankan pertanian sara diri. Selain itu, Jepun memperkenalkan dasar mata wang yang baru yang dikenali sebagai duit pisang. Wang ini juga dicetak dalam jumlah yang banyak tanpa kawalan sehingga menyebabkan berlakunya inflasi. Harga barang keperluan seperti beras, gula dan garam meningkat dengan mendadak, manakala nilai wang makin merosot. Seterusnya, rakyat juga menghadapi masalah kekurangan bekalan makanan kerana bekalan import terganggu. Oleh itu, ramai penduduk menanam ubi kayu, keledek dan juga jagung untuk meneruskan kehidupan. Pada masa yang sama, kegiatan pasaran gelap juga turut berkembang akibat kekurangan bekalan. Jelaslah bahawa pendudukan Jepun telah membawa kesan ekonomi yang sangat buruk kepada Tanah Melayu, kemelesetan ekonomi, berlakunya inflasi dan pengenalan duit pisang serta kekurangan bekalan makanan, juga berlakunya kemelesetan industri getah dan juga biji timah telah menyebabkan rakyat hidup dalam kesusahan. Pengalaman ini juga menyedarkan masyarakat tentang kepentingan kebebasan diri dan juga menjadi antara faktor membangkitkan semangat nasionalisme sehingga membawa mereka kepada perjuangan menuntut kemerdekaan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan pesan sosial pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun dari tahun 1941 hingga 1945 telah mengubah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dari aspek sosial, kesan yang paling penting ialah kemusnahan mitos keunggulan British. Sebelum ini, masyarakat menganggap British sebagai kuasa yang kuat dan tidak boleh dikalahkan. Namun, apabila Jepun berjaya menewaskan British dalam masa yang singkat, rakyat mula sedar bahawa kuasa Barat sebenarnya boleh dikalahkan. Kesedaran ini telah membangkitkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk memerintah negara sendiri. Selain itu, Jepun memberi peluang kepada sebahagian penduduk tempatan menyertai pentadbiran dan organisasi seperti Gyugyun, Hiho, Keibodan dan Jekidan. Walaupun bertujuan membantu Jepun, pengalaman ini meningkatkan keyakinan rakyat bahwa mereka mampu mentadbir negara sendiri. Pada masa yang sama, masyarakat turut mengalami penderitaan akibat kekurangan makanan, kemiskinan, buruh paksa Romusha, serta layanan yang berbeza mengikut kaum. Keadaan ini menyebabkan hubungan antara kaum menjadi tegang dan ramai keluarga kehilangan ahli keluarga. Kesimpulannya, walaupun pendudukan Jepun membawa banyak penderitaan, pengalaman tersebut telah mengubah pemikiran masyarakat. Rakyat menjadi lebih berani, sedar akan hak mereka, dan semakin bersatu untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajahan. Secara keseluruhannya, pendudukan Jepun di Tanah Melayu ini telah memberikan impak yang besar dari aspek politik, ekonomi, dan juga sosial. Pentadbiran Jepun yang bersifat menindas rakyat telah menyebabkan penduduk di Tanah Melayu hidup dalam kesengsaraan dan meninggalkan trauma yang berpanjangan. Dari aspek ekonomi pula, dasar Jepun telah mengakibatkan inflasi yang terus berlaku, kenaikan harga barangan, rasuah, serta penyeludupan yang menjejaskan kehidupan rakyat. Selain daripada itu, dasar yang berbeza mengikut kaum turut menjejaskan hubungan antara masyarakat. Walau bagaimanapun, pengalaman di bawah pemerintahan Jepun ini telah membangkitkan semangat nasionalisme penduduk di Tanah Melayu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan negara mereka daripada penjajahan kuasa asing.